Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita tunggu sekejap. Ustaz masih dalam jalanan. Biasanya kalau hal dia akan sampailah. Kalau dia ada hal tak jadi ataupun dibatalkan, insyaAllah dia akan beritahu. InsyaAllah dalam jalanan.
InsyaAllah Ustaz dalam perjalanan dia kata lewat sikit, ada dia petang tadi dia ada mesyuarat dekat Kelang. InsyaAllah dalam pukul 8 suku dia sampai InsyaAllah.
Aku juga. Kalau mana mau dia? Aku dapat. Tapi Kak Aiman cantik. Aiman. Aku panggil Amir Ustaz. MC. Ini dah gila. Selalu macam tu.
dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sampai juga Ustaz. Walaupun kelewatan sikit, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT dan kesabaran tuan-tuan menunggu ni dilimpahi ganjaran insya-Allah. Apa masa saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan program kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran surau ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia serta inayah yang telah diberikan, diagihkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat berhimpun di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang hadir pada hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang bertambah kebaikan dan juga berkurangan kejahatannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, lipat kali gandakanlah segala pahala hasanat yang Engkau akan berikan, yang akan limpahkan ke atas kami, ya Allah. Dan ampunkanlah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan sengaja ataupun tidak disengajakan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap anggota badan kami dan panca indera kami bergerak dan juga berhenti hanya untuk mendapatkan keredaan dan juga mendapatkan kasih sayang daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah keseluruhan kehidupan kami ini adalah ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah keseluruhan daripada kematian kami nantinya adalah rehat daripada segala kesiksaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon permulaan bagi setiap sesuatu itu adalah permulaan yang baik. Begitu jugalah kami berharap kepada-Mu penghabisan yang baik daripada-Mu. Matikanlah kami, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah. Dan janganlah sesekali kami diwafatkan, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali,
Ustaz minta maaf banyak-banyak kerana kelewatan yang keterlaluan pada hari ini. Tadi Ustaz ada meeting, jumpa konsultan pembinaan Ma'had Tahfiz Al-Mashhur yang akan didirikan insya-Allah. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya dah settle episod pengurusannya. Tinggal lagi dia punya proses pembinaan. Subhanallah. Jadi tadi dia punya meetingnya sampai pukul 7 dekat Kelang. Daripada Kelang nak sampai sini sejam lebih. Tambah pula jam pula ke SKVE. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan pada hari ini agak lewat sedikit. Mudahan Allah Ta'ala jadikan kita yang terawal di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung lagi bacaan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarangkan ataupun yang dinukilkan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali, sampai kita ke dalam bab wudu. Dan kita sambung lagi di sini ila an qal, sehinggalah berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini menyebutkan bahawasanya thumma khudh gharfatan lifika wa tamadmad biha thalathan wa baligh fi raddil ma'i ilal ghalsamah illa an takuna sa'iman. Maka disebutkan di sini, kemudiannya maka ambillah kamu satu cedok, untuk kamu itu masukkan air ke dalam mulut kamu berkumur-kumur. Madmadah dalam bahasa Arab, Melayunya adalah berkumur-kumur, sebanyak 3 kali. Wabaligh, dan juga bertambah-tambahlah kita kumur-kumur. Jangan setakat kumur biasa-biasa. Dan kumur kita kalaulah di dalam wudu perlulah baligh. Baligh ini maksudnya berlebih-lebihan dalam kumur-kumur. Kalau kita ini kumur-kumur lepas makan mungkin 2-3 kali madah, ataupun kita ni 2-3 kali kumuran tu, dan kita keluarkan. Kalau boleh ketika mana kita ingin mengambil wudu, madmadah itu kita banyakkan, lamakan pusingan air di dalam mulut tersebut. Lamakan satu kumur-kumur tu biar lama. Lama kiraan 10, kata para ulama, kiraan 10. Bukan macam kita nak berus gigi, masuk sekejap keluar, masuk sekejap keluar. Itu adalah kumur-kumur biasa-biasa. Kata Imam Al-Ghazali, wabaligh, dan perbanyakkan, lamakan kumur-kumur. Lalu tafsirkan oleh guru-guru kami, para asatidah kami ketika mereka kami mengaji dekat Yaman. Maksud baligh itu bukannya banyak air kumur-kumur, bukannya satu cawan ni masuk dalam mulut semua. Tidak. Masuk dalam kadar yang muat mulut kita, yang kadar muat mulut kita, dan berkumur-kumur dalam kadar yang agak lama berbanding kumur-kumur waktu yang lain. Kumur-kumur biasa-biasa tak kisahlah, sekejap saja pun tak apa. Tapi kalau kumur-kumur untuk berwudu, kumur-kumurnya biar lama. Kerana anggota yang paling banyak kita gunakan di dalam solat, di dalam kebanyakan ibadah adalah mulut. Komat kamit kita punya bibir dan juga pergerakan lisan, pergerakan lidah. Kalau kita kirakan bahawasanya di dalam solat, walaupun yang dikatakan rukun qauli itu adalah rukun yang tidak banyak, takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir, salawat ke atas Nabi, dan juga salam. Mungkin lebih banyak lagi rukun fi'li, iaitu rukun yang dilakukan dengan anggota badan, bukan dengan lisan. Tetapi yang kita lakukan
Rukun fi'li tersebut kita lakukan, ia beserta dengan perkara yang dikatakan sunnatu qawli, iaitu sunnah dengan menggunakan lisan. Kita boleh je kalau di dalam solat kita rukuk, tak payah baca apa-apa, senyap. Boleh, sah solat. Tetapi yang tidak bolehnya, bila kita ini dahlah tak baca apa namanya dekat dalam rukuk, lepas tu sebut benda lain pula, maka batal solat. Yang disebutkan bacaan tasbihat, tasbihat yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dekat dalam rukuk, dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. I'tidal pula Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu semuanya adalah perkara-perkara sunnah. Nak panjangkan sunnah, nak pendek pun sunnah. Nak tak baca pun tak apa, sunnah. Tapi dia tetap ada di dalam rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun yang kita buat dengan anggota badan sahaja. Rukun qauli yang kita buat dengan lisan. Kalau kita lihat di dalam kebanyakan rukun fi'li kita, rukun qauli kita tidak bersertakan dengan apa-apa perbuatan. Contoh, bila kita ini baca surah Al-Fatihah, kita perlu apa? Berdiri saja. Tak ada pula masa baca Al-Fatihah kena buat rukun-rukun yang lain dalam bentuk yang fi'li. Maka rukun yang qauli dia lebih menyeluruh di dalam solat berbanding rukun fi'li. Rukun fi'li ada banyak. Walau bagaimanapun dia adalah perkara yang diluruskan dengan qauli. Solat kita adalah yang diluruskan dengan qauli kita, dengan bacaan kita. Bacaan kita itu betul, maka solat kita walau bagaimanapun jadi betul. Subhanallah. Paling penting dalam solat adalah bacaan surah Al-Fatihah. Jadi subhanallah, sebab itulah kenapa apabila kita ini ingin berwuduk, maka perlu berkumur-kumur. Dan kumur-kumur dalam wuduk bukan kosong. Di sini akan ada doa, akan ada dia punya niatnya, masya-Allah. Disebutkan di sini wa fi raddil ma, dan apabila kita ini keluarkan air daripada mulut. Apabila kita ini masukkan air ke dalam mulut, maka berkumur-kumur, perbanyakkan, panjangkan kita punya kumur-kumur. Wa fi raddil ma'i ila malghasah. Dan perbanyak dan bila kita berkumur-kumur, air kumur-kumur tu kita ini raddil ma', kita ini tarik air itu sampailah ianya sampai ke celah-celah yang disebutkan gusi. Malghasah tu macam pipi kan. Sini bahagian mulut, tepi ni. Tepi ni bahagian dalam. Nama yang disebutkan sini ghalsamah. Illa an takuna shaiman, kecuali kalaulah kamu itu berpuasa. Kalau kita berpuasa, kumur-kumur ma'ul mubalaghatu fil madmad al-ma'ul mubalaghatu fil madmadah, di dalam berpuasa, maka boleh jadi makruh. Makruh kita ini apabila berpuasa berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur. Tetapi bukannya bila kita berkumur-kumur makruh. Berkumur-kumur biasa-biasa itu dibolehkan dalam bila kita berpuasa. Kadang-kadang orang-orang kita lah, subhanallah, kita nak sebut orang lain pun kita tak kenal orang lain. Kadang-kadang ada orang kata, bila ustaz kata orang Melayu ni, ada orang dia terasa kata ni ustaz asyik sebut Melayu je, dah kita Melayu. Kalau kita Arab, kita cakaplah kita orang Arab. Jawa, Banjar, kita semua rumpun lah, serumpun. Kan, nang Banjar bapa dah Banjar, nang Jawa omong Jawa. Kan, yang Arab takallam Arabi. Subhanallah. Jadi apabila kita selalunya, kita ni risau dalam bila bulan puasa, bulan-bulan Ramadan, banyak yang apabila mengambil uduk dia tidak berkumur-kumur, katanya takut nanti jadi makruh.
Yang jadi makruh tu apabila kamu berkumur-kumur, kamu memperbanyakkan kumur-kumur. Sama ada airnya kamu itu letak banyak air dalam mulut, ataupun airnya sesuai dengan saiz mulut tapi lama kumur-kumurnya. Subhanallah. Waktu bukan bulan puasa tak ada kumur-kumur sangat pun. Sampai bulan puasa jadi panjang pula kumur-kumur. Subhanallah. Subhanallah. Kan kadang-kadang tak sengaja, biasalah tu. Dia macam gatal. Kalau kita ni kan garu, tempat tu makin gatal, kita tak sengaja makin lama garunya. Sama macam tu. Betul. Dia sama macam gatal. Lepas tu tak sengaja tergaru, bukan nak garu pun. Kata ahli psikologi, satu perkara yang mak ayah tak payah ajar anak adalah bergaru. Ustaz tak pernah ajar anak ustaz garu, dia pandai garu sendiri. Nak makan kita kena ajar dia suap macam mana. Nak jalan kita kena tatih dia. Entah-entah kalau kita tak ajar tak boleh jalan. Tapi bila dia gatal, dia pandai pula nak cari bini. Lain pula kepergiannya. Subhanallah. Betul. Tak payah ajar benda tu. Subhanallah. Dia benda-benda yang berkenaan dengan gatal ni memang tak payah ajar. Kalau kita ajar benda-benda yang berkenaan dengan gatal, maksudnya kita yang gatal. Betul. Tu dia. Subhanallah. Dia mak bapak jadi tak payah. Nak tunjuk skill lah apa, tak payah. Subhanallah. Benda tu natural. Jadinya subhanallah, ini adalah yang disebutkan pada madmadah. Yang disebutkan di sini waqul, dan sebutkanlah, kata Imam Al-Ghazali, dan sebutkanlah bila kita ini kumur-kumur, panjangkan kumur-kumur tersebut. Bila kita luahkan air tersebut, kita keluarkan air tersebut, maka sebutkanlah Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dhikri lak wa thabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk membacakan kitab-kitabmu, dan perbanyakkanlah lisanku menyebutkan namamu, dan teguhkanlah, mantapkanlah lisanku dengan kata-kata yang baik di dalam kehidupan dunia dan juga di hari akhirat. Dekat dunia, kata para ulama, qaulu thabit itu adalah ucapan kalimah syahadah ketika mana sakaratul maut, nak meninggal dunia. Kita sebenarnya ada husnul khatimah tu ada dua cara. Yang pertama, sama ada diri kita sendiri kuat untuk mengatakan dan juga untuk menyebutkan dua kalimah syahadah. Yang kedua, sama ada kita dibantu oleh orang sekeliling. Dan kedua-dua perkara ini berlaku dalam keadaan dua peringkat pula. Peringkat yang kita sebutkan dengan diri sendiri. Diri kita ni kuat untuk menyebutkan perkara tersebut. Yang pertama dengan yang zahir, yang kedua dengan yang batin. Kalau orang yang soleh, dia seiringan zahir batin menyebutkan benda yang sama. Kalau orang tu kuat ataupun orang tu jati dirinya tinggi, dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika mana sakaratul maut. Dan perkara ini adalah terjadi pada kebanyakan orang-orang yang kena hukuman mati daripada kalangan orang-orang Islam. Maka sebenarnya mereka ini beruntung. Subhanallah, dapat mengucap dengan jelas. Waktu dengan jelas dan dengan dalam keadaan mereka tu tak ada apa? Tak ada apa namanya, mereka tak sakit lah senang cerita. Tahu-tahu rentap habis. Waktu tu syaitan waktu tu takut nak ganggu. Sebenarnya orang yang kena hukuman mati ni, kalau dia adalah orang yang Muslim,
Allah Subhanahu Wa Taala telah bantu mereka dengan bantuan yang sangat hebat. Allahu Akbar. Cuma kita takutlah kalau kita kena hukuman mati. Itu adalah kebiasaan manusia. Orang beriman pun takut mati. Semua kita takut mati. Ustaz pun takut mati. Takut tak bersedia. Yang kita tak dibolehkan adalah benci kematian. Benci kematian tu tak boleh. Tapi kalau takut mati, habis semua orang pun takut mati. Mungkin kita pun takut mati. Kat mulut mungkinlah saya tak takut mati, saya berani mati. Dalam hati siapa yang tahu? Alamak. Alamak. Subhanallah. Kan? Sebab apa para sahabat mereka berani mati? Kerana mereka tahu apa yang akan berlaku setelah kematian mereka. Yang kita ni tak tahu apa yang berlaku setelah kematian kita ni. Berani ke nak mati? Kata, tak payah Ustaz, saya belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi. Oh, subhanallah. Kalau orang bujang kata, Ustaz, saya tak nak mati lagi, saya belum kahwin lagi. Orang yang dah kahwin pula, saya belum kahwin lagi satu. Macam tu. Subhanallah. Jadi semua orang subhanallah takutkan kematian. Jadi mudahan kita semua dimantapkan dalam kehidupan dunia ini dengan kata-kata yang sabit, iaitu dengan kata-kata yang ianya penuh keyakinan, ucapan syahadah ketika mana sakaratul maut, namanya qaulul sabit. Yuthabbitullahu lana biqaulin sabit, amin ya rabbal alamin. Dan qaulul sabit di hari akhirat pula ada dua tempat. Kata para ulama ada dua tempat. Tempat pertama adalah soalan kubur mungkar nakir. Katanya, mar rabbuka? Kita pun cakap Rabbi Allah. Itu yang natural lah. Ada juga yang jadi lain. Ada yang jadi lain. Dia punya jawapan. Jawapannya bukannya berpandukan kita ni tahu ke tak tahu. Bukan soalan periksa tu. Dia adalah berpandu kepada amalan kita mampu ataupun tidak mampu. Yang kita ini dalam kubur dah tahu dah apa soalannya, mar rabbuka. Mar rabbuka tu apa jawapan kita dah tahu dah. Rasa-rasanya ustaz kita dulu ajar, masya-Allah. Mak bapak kita pun bagi tahu kat kita, alhamdulillah. Tapi belum tentu lagi kita ni boleh jawab. Kita nak jawab polis, kalau kita ini kena roadblock, mana lesen pun tak boleh nak jawab dah. Ini kan malaikat mungkar nakir. Kata Rasulullah SAW, matanya itu bila dia kelipkan seperti mana kilat sabung menyabung. Macam kilat pop sabung menyabung dia punya matanya. Dan warnanya hitam kebiru-biruan. Warna malaikat tu hitam kebiru-biruan. Kalaulah orang yang disoal itu adalah orang yang ahli maksiat dan juga orang yang melawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan datang dengan saiz yang besarnya antara langit dan bumi. Kita kena roadblock, menggeletar tangan. Kena pula rock tag mati pula. Allahu Akbar. Yang tahan pula JPJ. Aduh, hai, subhanallah. Berapa ramai kawannya. Subhanallah. Jadi bila kena tahan dengan penguat kuasa, itu penguat kuasa yang bukannya penguat kuasa yang mutlak. Dia penguat kuasa sementara ada kuasa. Katanya, cik minta IC dengan lesen. Menggeletar, kita keluarkan daripada purse, daripada poket, simpan IC dekat purse isteri, cari kat purse kat kita. Banyak jenis suami taat isteri, alhamdulillah. Dia punya IC isteri pegang. Isteri takut dia pergi dekat golok selatan Thailand. Subhanallah. Kan, itu banyak ketawa-ketawa macam ada. Subhanallah. Jadinya
Itu pun kita dah takut, kita dah seram. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau dia adalah penguat kuasa yang dilantik secara mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat mungkar nakir. Katanya, siapa Tuhan kamu? Boleh jawab ke? Pandai SPM lepas mana pun, degree ke, PhD ke, boleh jawab ke? Fikir logik pun memang dah sangat logik. Kita kadang-kadang tak boleh jawab macam mana kita kata macam itu. Kita tak faham. Dia adalah berkenaan dengan hati, bukan berkenaan dengan kita punya otak yang pandai. Itulah contoh dia. Kalau kita berhadapan dengan penguat kuasa dalam keadaan kita ini pula bersalah, Allahu Akbar, boleh jawab ke? Sila air bulan, subhanallah, divider tinggi berapa kaki, pergi U-turn kereta. Kan? Kalau motor tu sanggup lompat apa namanya divider, subhanallah. Pasal apa? Tak mau harungi benda tu punya. Ini adalah perkara yang kita sebenarnya nak elak. Kalau kita bolehlah lepas daripada soalan kubur, kita mahu. Semua orang kita nak, ya Allah bebaskan aku daripada soalan kubur. Tapi masalahnya, mana ada jalan lepas? Tak ada jalan pintas. Jalannya adalah alam barzakh. Tak ada jalan pintas. Orang yang tak ditanya tentang soalan kubur tu bukan tak ditanya, mereka tetap ditanya. Cuma mereka itu, dia kuatkan lisan mereka dengan kata-kata yang sabit, biqauli sabit, dengan kata-kata yang sabit. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW, malaikat mungkar nakir datang, katanya, man rabbuka, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, Rabbi Allah. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Katanya, akulah nabi. Terus kata, oh iya ke? Terus tak soal lagi dah relax. Subhanallah. Ada seorang sahabat, ada seorang apa namanya, anak Rasulullah, namanya Ibrahim. Ibrahim anak Rasulullah, anak daripada kelahiran Sayyidatuna Maryatun Qibtiyah. Jadi wafat Sayyiduna Ibrahim anak Rasulullah ni, Ibrahim ibnu Rasulullah, maka Rasulullah yang mandikan jenazahnya, yang mengkafankan jenazahnya, yang solatkan jenazahnya, yang turunkan dia ke liang lahat, habis semua Rasulullah bapaknya. Allahu Akbar. Jasad tu boleh jadi diharamkan langsung daripada api neraka. Subhanallah. Jadi masukkan ke dalam liang lahat. Lepas semadikan anaknya Rasulullah SAW, Sayyidina Ibrahim. Rasulullah pun duduk dekat bahagian kepala. Bahagian kepala tu maksudnya, kalau kita menghadap kiblat macam ini, di sebelah sana. Katanya, ya Ibrahim, kata Rasulullah, wahai Ibrahim, idza ata ilaika malakani min ibadillah, kalau datang dua orang malaikat daripada hamba-hamba Allah, yas'aluka, mereka kedua-duanya bertanya kepada kamu, man rabbuka, fa'ajib, kalaulah mereka tanya siapa Tuhan kamu, maka jawab dengan tenang, wahai anakku, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Dan kalau mereka tanya lagi, man nabiyuka, siapa nabi kamu, wahai Ibrahim, jawablah dengan tenang, katalah kepada dia, inna abi rasuli, sesungguhnya bapa akulah rasul. Dah itu saja dia punya talqin. Pasal apa? Confirm malaikat tu kata, oh anak nabi rupanya. Okey, biar. Subhanallah. Orang yang lepas daripada soalan kubur, mereka bukannya sebenarnya tak disoal. Mereka disoal, tetapi mereka itu disoal sampailah soalan itu memuaskan hati, ataupun menjadikan malaikat tu kata, ini beriman, Masya Allah, cukuplah. Subhanallah. Ya, itu talqin. Itu Wahabi. Mekah, Madinah sekarang di atas manhaj Wahabiyah. Kerajaan Saudi memang Wahabi. Subhanallah. Talqin itu
disyariatkan. Rasulullah talqinkan anaknya. Rasulullah cakap dengan orang kafir pun dalam apa namanya, masa habis peperangan Badar, mayat Abu Jahal, Utbah dengan Uqbah ibnu Rabi'ah dicampak dekat dalam perigi, dalam telaga perigi buta. Rasulullah pun panggil, ya Umar, ya Uqbah, ya Utbah, awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Wahai Umar, iaitu Abu Jahal, wahai Uqbah, wahai Utbah, ya ini anak-anak Rabi'ah, adakah kamu itu mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kamu itu adalah benar? Sesungguhnya aku telah pun mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan aku adalah benar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, atukallimu mayyitah? Wahai Rasulullah, kamu bercakap dengan orang yang dah jadi bangkai? Kata Rasulullah, balhum asma'u minkum, malah mereka lebih mendengar berbanding kamu. Kita ni dengar apa? Tak dengar lah apa dia. Subhanallah. Tapi Rasulullah cakap dengan orang kafir, cakap orang tu dah mati, katanya Tuhan kamu tu, dia janji pada kamu, betul ke? Aku dah dapati apa yang Tuhan aku janji betul, kata Rasulullah SAW dekat Abu Jahal. Subhanallah. Maksudnya talqin dia adalah peringatan untuk orang-orang yang hidup, juga dia juga didengari oleh orang yang sudah pun meninggal dunia. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, kalau kita ni tak percaya, tunggu mati lalu. Tak tahulah nak cakap macam mana. Subhanallah. Kita pun kata, orang kata betul ke dia dengar? Tak, kita dah dikata dekat dalam akidah kata dengar. Kita beriman dengan ilmu, kita iman kita ilmal yaqin, bukannya ainal yaqin. Ilmal yaqin baru kita ni, ilmu yakin. Adapun ainal yaqin, kita tengok sendiri, kita meninggal, dah kita alami, hidup balik, dah boleh bagi tahu ke orang. Kalau boleh dah, kalau boleh. Subhanallah. Kebanyakan orang yang pernah meninggal, lepas tu boleh bagi tahu kat orang tu, orang yang dia mimpi meninggal. Dan sebenarnya mimpi meninggal tu tak meninggal pun, tak meninggal dunia, dia hidup. Kita ni kalau mimpi macam meninggal lah. Bukan ke tidur tu akhul maut. Tidur itu adalah adik kepada mati. Tiap-tiap hari adiknya datang kat kita, abangnya belum sampai lagi. Subhanallah. Jadi sebelum sampai abangnya, adiknya dulu, kita ni kena segera taubat kalau ada kesalahan yang kita lakukan. Hadirin dan rahmati sayangnya dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tempat yang pertama dengan qaulu thabit adalah soalan kubur. Yang kedua pula, tempat yang dikatakan qaulu thabit di hari akhirat adalah apabila para malaikat tanya kepada kita, lima fa'alta hadha, bila kita tengah dihisabkan, didapati kita melakukan kesilapan ataupun melakukan suatu perbuatan, maka para malaikat bertanya, kenapa kau buat benda ni? Ada orang buat salah juga, tapi Allah Ta'ala kurniakan dia dengan kata-kata yang thabit. Kata, kenapa kau buat ni? Dia pun boleh jawab Allahu Akbar, boleh jawab dengan mulut, bukan jawab dengan anggota badan. Subhanallah. Dekat dalam Al-Quran sebutnya, di dalam Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, subhanallah, yang Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya tak ada siapa pun diberikan kebenaran untuk bercakap dengan mulut, melainkan siapa sahaja yang Allah Ta'ala berikan ia suatu kebenaran. Yang boleh cakap dengan mulut antaranya para anbiya dan juga orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang diberikan qaulu thabit. Allahu Akbar. Dan kemudiannya disebutkan lagi di sini, thumma khudh gharfatan li anfika wastanshiq biha thalathan wastanthir biha ma fi anfik fil anfi min rutubah wa qul
fil istinsyaq, dan ambillah kamu air, masukkan ke dalam hidung. Kita belajar dekat sekolah rendah anfun hidung. Maka ambil air, kita sedut dekat hidung, namanya istinsyaq. Kalaulah madmadah itu berkumur-kumur, kalau masuk air dalam hidung tak ada istilah dalam bahasa Melayu. Pasal orang Melayu tak ada buat mungkin lah kan. Kita boleh kata kumur-kumur hidung lah, agaknya lah kot. Ambil air tu, sedut masuk hidung. Jangan sedut kuat-kuat. Sedut lebih kurang, dia masuk, subhanallah, dalam kadar satu ruas jari kita. Lepas tu keluarkan balik. Janganlah sedut sampai tertelan air tu, lemas nanti. Subhanallah, tiba-tiba ada orang menggelepar pula dekat tempat wuduk. Bila tanya kenapa, sedut air sampai kepala katanya. Subhanallah, lemas. Tak boleh macam tu. Jadinya subhanallah, ambil apa namanya air, satu gharfah. Gharfah itu adalah cedok macam ini. Lalu sedut dekat hidung. Sedut dekat hidung, bukan sedut sampai habis. Sedut separuh, keluarkan. Subhanallah. Fungsinya nak bersihkan lubang hidung. Kita kalau mana-manalah kita ni pergi pun, tak ada diajarkan kita tentang bersihkan hidung, melainkan dalam Islam je. Dalam Islam je yang ajar kita bersihkan hidung, namanya istinsyaq. Maka disebutkan di sini, wastanthir biha ma fil anf min rutubah, dan keluarkanlah semua daripada dalam hidung, daripada perkara yang kering. Kita kadang-kadang kat hidung kita ni, nak bagi tahu dengan bahasa sederhana, ada tai hidung. Nak keluarkan tai hidung waktu tu. Jangan keluarkan waktu solat nanti. Dah solat keluarkan. Subhanallah. Tapi kalaulah terjadi agaknya orang tu hidungnya gatal je, dia pun korek hidung waktu solat. Kita punya pergelangan tangan ni berpusing-pusing-pusing, tak batal solat. Yang dikatakan batal adalah tulang 4 kerat, 2 tangan, 2 kaki dan juga leher. Kalau bergerak lebih 3 kali batal solat. Yang lain-lainnya tak terbatal solat. Termasuklah kelopak mata, termasuklah pipi, termasuklah bibir, dan termasuklah kalau lelaki zakarnya. Kalau gerak lelaki, zakarnya gerak, maka subhanallah tak batal solat. Tak batal solat. Takut nanti ada orang dia jadi apa, dilema, ustaz saya batal solat ke ustaz? Nak bagi tahu malu ustaz. Kan macam itu. Jadi kita kena bagi tahu pasal apa benda ni, tetap ilmu. Takut nanti ada orang yang dilema, takut kata batal solat ustaz, bergerak saya punya zakar dalam solat. Maka tak batal solat. Kelopak mata, pipi, bibir, apa lagi, jari-jari kalau gerak, tak batal solat. Jadi kalau kita korek hidung, tak batal solat. Tapi kalaulah dah terkeluar khazanah daripada dalam hidung tersebut, maka macam mana dia punya hukumnya? Hukumnya, kalau kita dalam surau, dalam masjid, diharamkan kita jentik ke depan. Wah, jentik ke depan haram tu. Melekat belakang imam. Sebab di dalam apa namanya, dekat dalam hukum fiqh, tai hidung, tai telinga, tai mata, air liur bukan najis, tapi dia adalah mustaqdzir. Mustaqdzir, benda yang menjijikkan. Benda yang menjijikkan, dia bukan daripada najis. Contohnya kalau kita ambil kain, waktu solat ustaz kan pakai ridak ni, ustaz rasa apa, hidung penuh, hingus, ustaz pun sembuh hingus, melekatlah selepet kat sini. Lepas tu letak, ustaz pun sembayanglah dengan apa yang ada hingus ni. Sah solat, tak ada masalah, boleh. Tapi tak boleh kalau dah lah macam itu kita buat jatuh ke bawah, haram hukumnya, berdosa, dia punya solat tetap sah. Jadi kena macam mana nak buat? Kalau kita dah terkeluarkan tai hidung tu, subhanallah, masukkan dalam poket. Masukkan dalam poket, nanti kat rumah basuh. Kan? Macam itu. Jadi itu adalah basuh hidung. Waktu kita ambil wuduk, kita bersihkan dulu hidung tersebut.
Kita istinsyak, keluarkan semua perkara-perkara yang kering. Maksud kering tu adalah tai hidung. Sebab apa bila dikatakan kering? Sebab tai hidung cuma boleh dipegang bila kering je. Bila basah dia jadi hingus. Kalau basah dia tak boleh nak dikeluarkan. Melainkan kita sembuh lah dia, kita hembus dia. Masya Allah. Maka itu adalah berkenaan dengan hidung. Dan disebutkan di sini waqul fistinsyaq, dan sebutkan ketika mereka membersihkan hidung tersebut, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, jadikanlah aku dapat menghidu bauan syurga dalam keadaan engkau redakan aku. Allahu Akbar. Hidung kita ni subhanallah nak digunakan sampai hari kiamat. Kita ni dekat dunia ada jasad, di hari akhirat pun ada jasad. Kecuali jasad kita maknawi ketika alam barzakh. Alam barzakh ni dia adalah alam perantaraan antara dunia dan akhirat. Waktu tu ada jasad tak? Ada jasad tapi maknawi. Maknawi tu maksudnya dia bukan diperbuat daripada tanah, bukan daripada objek-objek, tapi yang maknawi. Maksud yang maknawi tu yang macam mana? Yang apabila malaikat, contohnya kalaulah dia palu seorang tu kena badannya, badan tu yang maknawi, bukan badan yang zahir. Badan yang zahir kena makan ulat. Dan nanti bila kita bangkit di hari kiamat, kita akan bangkit dengan jasad yang baru. Yang baru, yang macam ini ke? Yang lebih kurang macam ini tapi yang lain. Maksudnya kita akan bangkit dengan jasad yang baru, dengan daging yang baru, dengan darah yang baru. Waktu itu kita akan menjalani perjalanan 50,000 tahun. 3 perkara ni langsung kita tak pernah buat. Yang pertama, kita tak makan langsung selama 50,000 tahun. Yang kedua, kita tak rehat langsung selama 50,000 tahun. Yang ketiga, kita tak tidur langsung selama 50,000 tahun. Ada orang kata, tak lapar aku Ustaz. Jawapannya lapar sangat. Sangat lapar. Tapi tak mati. Kelaparan tu tak menyebabkan kematian. Pasal apa, mana boleh mati dah. Dah tak ada kematian waktu tu. Subhanallah. Yang hidup dengan jasad dia waktu dalam dunia, Allah Ta'ala perbaiki jasad yang dunia ni balik. 3 golongan saja. Yang pertama, para anbiya. Yang kedua, para syuhada. Yang ketiga, orang-orang yang soleh. Sebab apa 3 golongan ini yang Allah Ta'ala gunakan balik jasadnya dalam dunia, diperbaiki. Jasadnya dekat dunia ni diperbaiki. Maksudnya dah tak ada jerawat lagi dah. Dah tak ada rambut putih lagi dah. Dah tak ada lagi rambut botak kat sini. Kita kadang-kadang pakai cap senyum ya. Bila buka terus masam. Pasal apa? Ada pulau kat sini. Kan? Subhanallah. Jadinya subhanallah, itu adalah jasad yang diperbaiki. Kenapa diperbaiki? Kerana mereka punya jasad tak dimakan bumi. Para anbiya jasad tak dimakan bumi. Para syuhada jasad mereka elok, tak dimakan bumi. Serupa dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Mudahan kita, kalau bukan di kalangan para syuhada, kita adalah orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebut yang baik-baik, maka doakan sekeliling untuk perkara yang baik-baik. Kalau kita sebut perkara yang jahat, maka kita doakan minta jauh daripada orang sekeliling dan kita sekali perkara yang jahat tersebut. Mudahan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat doa dimustajabkan senang. Ada yang doa, ada yang aminkan. Suami doa, isteri aminkan. Isteri doa, suami aminkan. Anak-anak doa, ibu bapa aminkan. Itu adalah syarat mustajab doa. Sebab itulah kalau kita doa, jangan doa seorang-seorang dan jangan doakan diri kita sendiri sahaja. Doakan untuk orang lain. Mudah-mudahan aminnya makin kuat. Kan? Kalau kita doakan diri kita, orang amin. Dan saya doakan kamu juga, amin ya Allah. Kan? Macam itu. Betul tak? Subhanallah. Doa kalau kita sebutkan, fungsinya masukkan kegembiraan pada hati orang. Dapat pahala. Kalau kita ini rahsiakan, fungsinya dia pasti dimustajabkan dan dapat pahala juga. Subhanallah.
maka itu adalah sebutan ketika mana istinsyaq. Disebutkan di sini wafil istinthar, dan ketika mana kamu mengeluarkan kekotoran daripada dalam hidung kamu. Bila kamu masukkan air, keluarkan, maka kamu korek hidung kamu. Jadi bila itu yang kita sebutkan pada waktu yang telah pun lalu. Bila kita ini berwuduk, cuba kita ini wuduk dekat tempat yang agak terlindung sikit. Tak semua benda yang dinamakan syariat tu kena tunjuk. Seperti mana yang kita sebutkan menjilat jari. Menjilat jari selepas makan. Bukannya mentang-mentang je sunnah kita kena buat depan muka orang. Tidak. Kita kena jilatlah jari, tapi jilat jari dekat sinki. Sebelum kita basuh tangan, kita jilat jari kita dulu. Kalaulah terpaksa depan orang, maka tutup dengan tangan kita begini. Jangan depan orang. Subhanallah. Jadi bukan semua perkara yang syariat itu, walaupun namanya sunnah, kena tunjuk ke orang. Itu yang kita bagi juga contoh. Bersetubuh dengan isteri pun juga sunnah, kena tunjuk ke orang. Begitu keadaannya apabila kita ini berkumur-kumur, dan istinsyaq juga istinthar. Istinsyaq masukkan air, keluarkan baik daripada hidung. Istinthar kita ini korek hidung, senang cerita. Keluarkan kekotoran daripada dalam hidung, buatlah dekat tempat yang agak tertutup. Sebab itulah kita ini disunnahkan kita mengambil uduk daripada rumah. Sunnah, bukannya SOP. Sunnah. SOP ni setakat ada pandemik dah tak ada pandemik, tak ada buat lagi. Tapi kalaulah itu adalah perkara sunnah, kita buat sentiasa. Maka sunnah kita ini ambil uduk daripada rumah sampai ke masjid dalam keadaan kita telah pun ada uduk. Alhamdulillah. Tak perlu lagi pergi bilik air, tak perlu lagi kita ini beruduk dekat masjid ataupun dekat surau. Maka waktu kita keluarkan tu kekotoran daripada dalam hidung kita itu, maka sebutkanlah Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa min su'id dari. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah daripada bau-bau busuk api neraka, dan juga daripada rumah-rumah yang penuh dengan dosa. Wal'iyadu billah. Kat dunia ni ada rumah-rumah orang banyak buat dosa. Kita minta tolong, minta Allah Ta'ala, ya Allah bantu aku tak mau hidup rumah orang-orang macam ini. Kan, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya perbuatan orang ataupun perbuatan ahli isi rumah, dia mempengaruhi persekitaran rumah tersebut. Ada dua perkara yang sangat ketara kalau kita ini adalah orang-orang yang soleh dan rumah itu kita gunakan untuk beribadah. Maka rumah itu yang pertama akan jadi tenang, iaitu itmi'nan ataupun tama'ninah, iaitu bila kita masuk rasa macam tenang. Alhamdulillah. Bila balik kerja tension sampai rumah tenang jiwa raga, rasa nak maafkan semua orang yang buat salah tadi. Tapi kalaulah sebaliknya, rumah tu tempat buat maksiat, maka rumah tu akan jadi tempat gundah gulana. Tadi tak ada masalah, dekat tengah jalan boleh jam berjam-jam, tak ada masalah. Masuk dalam rumah rasa nak marah. Nak marah kat isteri, nak marah kat anak, nak marah dekat kucing, habis semua benda ni marahnya. Tekan remote Astro, TV tak hidup, Allahu Akbar, nak rasa nak pecahkan TV. Ada orang jadi macam ni. Kan? Pasal apa? Rumah tu rumah tak berkat. Yang kedua, akan ada keberkatan waktu dalam rumah. Kalau rumah tu rumah ahli maksiat, rasa tak sempat belaka. Nak ngaji tak sempat, nak solat tak sempat, nak zikir tak sempat. Semua benda terkejar-kejar. Masa je dah 24 jam juga. Tapi kalau rumah tu rumah orang yang sentiasa beribadah, maka waktunya akan jadi sempat semua. Rasanya dah solat, rawatib pun dah solat, ada lagi masa. Allahu Akbar. Rasanya dah buat kerja, rasanya dah rehat, ada lagi masa. Ada rumah yang macam ini.
Jadi kita nakkan rumah kita berkat. Begitulah kita kena imarahkan rumah macam kita imarahkan surau dan masjid. Rumah jangan jadikan tempat tidur sahaja. Jadikan dia tempat yang suci dan tempat beribadah. Setakat ini dulu kita punya pertemuan. InsyaAllah kita sambung lagi. Subhanallah, setakat ini apa yang Ustaz nampak, surau ini adalah yang paling istiqamah membacakan kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan terus istiqamah, subhanallah. Dan mudah-mudahan tak jemulah dengan Ustaz berceloteh. Subhanallah. Mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik di akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Engkau catatkan pada saban harinya, saban tahunnya, saban waktunya dan juga saban jamnya, ya Allah. Sentiasa diampunkan dosanya, diangkatkan darajatnya, dilindungi segala keaiban dan kekurangan dia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala kelebihan kami maka kekalkanlah ia, dan segala kekurangan kami maka Engkau sempurnakanlah ia. Dan jadikanlah kami umat Muhammad yang paling bermanfaat di antara kami sesama kami dan juga di antara kami sesama yang lain, ya Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah kepada orang yang belum mendapatkannya, dan jadikanlah kami asbab hidayah kepada manusia yang belum memeluk agamamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada menyinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau ini. Akhir kalam, aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.